kita ni ujian Allah Ta'ala beri banyak. Ujian susah, ujian senang di dalam kehidupan, dan juga ujian dalam menjaga agama. Hari ini bila kita mari bencana corona ini, virus corona ini, kalau nak kira satu makhluk yang halus, tak nampak dengan mata kita tengok. Allah Ta'ala sebut tentang kelemahan manusia berhadapan dengan lalat. Wa in yaslubhumuz zubab syai'an la yastanqizu. Kalau lalat mari ambil benda kita, kita tak boleh nak ambil balik. Tapi corona ini berbeza, dia bukan pergi ambil seperti lalat ambil, dia ambil sampai orang masuk hospital, pergi nyawa orang. Maka kita hari ini sudah menghampiri setahun, sehingga orang mula bercakap, bilakah corona nak habis? Para jemaah sekalian, kita sebagai seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran suratul Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah kata, kami uji kamu dengan susah dan senang, tujuannya supaya kamu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam suratul A'raf Allah Ta'ala sebut, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji kamu bil hasanat, dengan kesenangan, dan juga dengan kesusahan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya kamu kembali kepada Allah. Ini dalam suratul A'raf. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Tidak tinggal lagi dalam dunia ini melainkan ujian, bala dan fitnah. Maka dengan fitnah itu ada orang yang naik darjatnya tinggi, ada orang yang terfitnah jatuh dia ke lembah yang hina. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Para jemaah sekalian, anwa' ma yabtali Allah Subhanahu wa taala khalqahu kathiratun. Jenis-jenis ujian yang Allah Ta'ala letakkan di atas hambanya banyak. Ada kalanya ujian datang sekejap, dan ada kalanya yutil, panjang lama masa. Sebab itu anda tengok bahasa netizen waktu kita PKP yang pertama dulu, monyok boleh menerima arahan-arahan kerajaan, didengari, bantuan-bantuan diterima. Tapi hari nampak macam orang panggil jeh ya, banyak perli-perli nganyi. Sebab apa? Dia sudah rasa jemu, sudah rasa puas. Bila kerajaan tambah 2 minggu PKP, rasa letih dah kan. Kita belajar dari sudut sejarah, kata di para ulama, Allah Subhanahu wa taala ada kalanya dia beri ujian kepada hamba dia sekejap, ada kalanya ujian itu lama, panjang berat ujian mengikut tahap kedudukan seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi asyaddu bala'a, ya Rasulullah, siapakah orang yang berat ujiannya? Qala al-anbiya, para nabi. Thummal amsal fal amsal, kemudian orang bawah pada nabi, para sahabat-sahabat nabi, pengikut-pengikut nabi. Hadis ini rawahu Tirmizi daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi Allah Ayyub alaihissalam diuji dengan bala faqdul mal wal walad. Harta dia hilang, anak-anak dia juga hilang, keluarga-keluarga dia juga ada yang menjauhkan diri. Ayub mengadu kepada Allah, anni massaniyad-dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah ditimpa ujian sakit, engkaulah yang maha kasihan belas. Suratul Anbiya 83.
Para jemaah sekalian, berapa hari Nabi Ayub diuji? Dia Nabi merayu, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama tafsir, 18 ama. Ayub menderita 18 tahun. Kita tak sampai setahun. Sabar-sabar dulu, jangan mudah mengamuk. Wa betulia Yaqub alaihi salam. Allah Ta'ala uji Nabi Yaqub dengan kehilangan anaknya Yusuf yang disayanginya. Hatta biyaddat aynah, sehingga berselaput mata dia tak nampak kerana duka cita. Wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok dalam tadabbur kita waktu pagi musim PKP ini kepada surah Yusuf, menangis kita bila baca kisah. Kata di ulama tafsir, wa kanat muddatu balaihi, di antara Yusuf dicampak dalam telaga oleh abang-abang dia sehingga Yaqub bertemu balik di Mesir, 40 sanah, 40 tahun. Waqila, ada pendapat yang kedua kata 80 tahun baru bertemu balik. Allahu Akbar. Apa sebab Allah Subhanahu wa taala panjangkan tempoh ujian ke atas hamba-hambanya yang disayangi? Dan untuk kita ini, corona kita ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak panjang. Tuan-tuan berdoalah, bertawassullah dengan kecintaan kita untuk salatul jamaah di masjid, untuk rapat-rapatkan saf salat. Kita bertawassul dengan amalan baik kita ini. Ya Allah, ya Tuhanku, kerana cintanya aku nak salat berjamaah di masjid, sukanya aku melaksanakan sunnah Nabi salat rapat-rapat, sukanya aku nak pergi ziarah sahabat-sahabat, menghubungi silaturahim. Ya Allah, dengan amalan-amalan baik aku ini, angkatkan corona ini. Itu dia panggil tawassul dengan amal soleh. Tapi jangan pergi tawassul dengan pokok-pokok besar, dengan kubur-kubur. La. Maka para jemaah sekalian, panjang pendek, lima fi zalika min manafi' azimah. Kata di para ulama, terdapat di sana manfaat yang besar. Sama ada dalam kehidupan kita dan juga manfaat untuk akhirat kita, untuk agama kita. Yang pertama, jumlah manfaat yang besar ini, izharu quwwatillahi subhanahu wa ta'ala. Allah nak tunjuk kehebatan dia, kekuasaan Allah, izzatihi wa jalalihi. Allah nak tunjuk keagungan dan kemuliaannya. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah Ta'ala maha gagah perkasa, yang maha kuat. Suratul Haji ayat 40. Maka tidak ada siapa yang boleh menyekat apa yang telah Allah SWT takdirkan.